Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'. Alhamdulillah, semua alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan surau dan pengurusinya, Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Siak dan seluruh AJK-nya. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, yang mana malam ni adalah malam Jumaat. Jadi bermula maghrib ini dia dah kira hari Jumaat. Jadi kita nak memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nak baca surah Kahfi, yang nak baca Yasin, yang apa jualah ibadah malam Jumaat ni tuan-tuan, kita buatlah tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala kepada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang kewajipan menepati janji. Ini janji dengan siapa tuan-tuan? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambungan pada muka surat 426 yang di bawah sikit tu. Baik, berkata musannif rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seperti berikut. Jadi Nabi sallallahu kata pengarang, dia nasihat kepada kita. Mana nasihat itu untuk kita? Mana yang meriwayatkan itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita baca sampailah ke hari ini. Kata Nabi SAW, jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong tuan-tuan, minta kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Bukan bermakna tak boleh minta dengan manusia, boleh. Kita minta apa tuan-tuan dengan manusia ni? Kalau pekerja dia minta, bos nak gaji advance, pendahuluan, dia minta. Gini alasan-alasan minta. Dah. Lepas tu dah minta, ataupun sebelum minta, doa dulu kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati. Tak payah sebut bos lah. Dengan Allah tak payah sebut bos. Dia manusia biasa je, tak ada apa. Sebut, ya Allah, lembutkanlah hati si fulan bin si fulan. Dia engkau berikan kepada dia kelebihan, dia menjadi mana dia amanah memegang duit apa sebagainya lah, syarikat ke apa. Lembutkanlah hati dia agar dia luluskan.
Minta dengan Allah dulu. Dah minta-minta dengan Allah Ta'ala, dah berdoa dah, minta dengan majikan, tak bagi. Kena sabar. Bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan kita kata doa-doa tak jadi pun tak bagi juga. Tak boleh tuan-tuan. Doa tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan baca kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya. Dia menunggu tempoh yang lama untuk dapat anak. Nabi Yahya. Anak dia Nabi Zakaria. Yahya anaknya. Nasib baik tuan-tuan, jemaah alim belaka. Jadi Nabi Zakaria, dia minta, dia pun pelik, dia dah tua. Dia kata macam mana dia nak dapat anak. Lama tuan-tuan. Bertahun-tahun lah. Kalau orang hari ni tak dapat anak kan, dia berapa tahun dah? 10 tahun. 10 tahun tak dapat anak. Takkan dia nak kata dah jemu, dah berdoa malah. Tak boleh tuan-tuan. Bermakna kalau dia kata jemu, dia tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini bab akidah. Soal kita boleh amal tak boleh amal, kena batang hidung tak kena batang hidung, itu cerita kedua, ketiga, keempat. Paling utama adalah kena redha. Terpenalah sedap cakap dia anak dah 3 dah 4. Contohlah kan, orang yang tak dapat anak tu marah. Suruh redha kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tuan-tuan kita hidup dikelilingi manusia, biasalah. Tempat kerja ke, bos kita ke, rakan kongsi ke, bisnes ke, apa ke benda lah. Mohon dengan kerajaan ke apa. Memanglah kita berurusan dengan manusia. Kan, berurusan. Tetapi tuan-tuan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kerana dengan Allah Ta'ala ni, mintalah apa sahaja tuan-tuan, Allah dengar. Allah dengar, dan Allah tidak akan, maknanya apa yang kita minta tu Allah Ta'ala tak biarkan, maknanya tangan kita yang kita tadah tu Allah tak biarkan kosong, melainkan Allah akan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Takkan kita tak yakin dengan Allah Ta'ala? Kita ni memang tak yakin. Saya pun tak yakin tuan-tuan. Saya tak yakin sikit-sikit macam tu lah. Tak adalah yakin macam Nabi Rasul SAW tu, tak adalah. Dan ustaz juga tuan-tuan, dia pun manusia juga. Tetapi kita kena ulang-ulang macam mana sampai kita matilah. Kita yakin pada Allah, minta dengan Allah, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan. Astajib lakum. Sampai bila kita ulang? Sampai kita mati. Kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka mohonlah kepada Allah Ta'ala. Jika engkau bertawakal, maka tawakallah kepada Allah Ta'ala. Tawakal ni usaha dulu baru tawakal. Dan kerja dulu baru tawakal. Bukan tawakal dulu, usaha dulu. Cari rezeki, buat urusan ni, buat itu, usaha dan sebagainya, barulah tawakal kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bagi contoh mudah je. Tawakal ni, unta tu, tunggangan tu ikat terlebih dahulu. Ikat, lepas tu tawakal kepada Allah. Macam kita lah, kita lock kereta kita. Tak cukup dengan lock alam tu, beli lagi steering lock, beli lagi lock dekat pedal minyak. Apa lagi? Motor ini canggih kan? Tak, saya pakai kapcai je. Tak pernah beli motor yang
Tengok motor orang tik-tik, oh rasa macam jakun sikit. Ui. Tak adalah jakun mana pun, buat terkejut sikit lah. Sebab kita pakai kapcai je. Sikit kapcai je ni, masuk highway pula habis. Nah, bergegar-gegar motor. Lalu lori trailer tu kan bergoyang. Tak naik dah motor dah, tak ada dah motor. Nah, jadi tuan-tuan, tawakal itu bagus juga. Buatlah berapa lok pun buatlah. Mangga tayar depan, tayar belakang, rantai lagi. Baguslah, mana lebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nak cerita tawakal dengan mohon pada Allah ni panjang tuan-tuan. Baik, kita terus tuan-tuan. Baik, ketahuilah seandainya suatu umat bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan buktinya berlaku kepada para Nabi Rasul alaihi salam. Nabi Rasul SAW nak dibunuh, selamat. Firaun nak bunuh, nak tangkap, tak dapat tangkap. Nabi Ibrahim nak dibakar, tak dapat dibakar. Ataupun tuan-tuan ada kisah-kisah dulu, apa nama, pendekar hang tuah ke hang apalah, mak kilau ke apa ke, kan? Tuan-tuan tahu kisah-kisah tu. Makna itu juga pertolongan Allah melawan musuh-musuh negara dan sebagainya. Cuma kalau kita nak cerita dalam majlis ilmu ni, elok cerita kisah pada Nabi Rasul alaihi salam tu lebih baik, supaya tak timbul fitnah. Contoh kita cerita, ada kisah orang naik motor, diisi, dia habis minyak, diisi air je. Orang pun tengok kita atas bawah, ini cerita dongeng ni. Orang tak percaya. Jadi kalau cerita kisah Nabi Rasul SAW, dia nak tolak tak boleh, sebab kisah dalam Al-Quran. Allah selamatkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Nuh. Kalau dia kata dia buat, dia apa, dia meremehkan ataupun dia macam tak percaya, cakap kat dia, itu kisah dalam Quran tu, kau mengucap balik. Tu tuan-tuan. Jadi kalau kita bawa kisah lain, Tok Wali, Tok Keramat, kan dia tak percaya pula. Pergi semayang Mekah, Zuhur di Mekah, malam ada balik Malaysia, dia tak percaya pula, kan? Jadi kita cerita yang eloknya, sebaiknya mengelak kepada fitnah, mengelak daripada orang tak percaya. Orang kata cerita kisah dongeng, baik kita cerita kisah para Nabi, para Rasul alaihi salam. Jadi kalaulah bersepakat ni, maknanya seluruh manusia ke berpakatlah, dengan jin, syaitan ke berpakat semua, dengan orang kafir berpakat semua. Jadi nak memudaratkan seseorang, tak akan dapat beri mudarat melainkan dengan izin Allah. Allah dah tetapkan dia tidak akan dapat dimudaratkan, dia tak akan dapat dimudaratkan. Begitu juga sebaliknya. Seandainya mereka bersepakat untuk mengancam kamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas kamu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudarat dan manfaat ini adalah ketetapan Allah, kuasa mutlak Allah SWT. Cuma kita ini tuan-tuan, hidup kita ni, level-level kita ni adanya asbab, adanya sebab. Bersebab polis dia nak pergi buat operasi, nak tangkap penjahat. Kawan tu ada pistol, jadi polis A pakai baju kalih peluru, polis B kata tak payah, kalau Allah tidak izinkan peluru tu menembusi tubuh saya, insya-Allah. Jadi nak pilih yang mana? Yang pakai baju kalih peluru ke tak pakai? Pakai ya. Sedangkan dulu zaman Nabi SAW pun ada baju anti pedang.
baju perang lah, ada. Dan ada perancangan lah, strategi nak perang macam mana ni. Bukan main langgar je. Main langgar tu dalam filem boleh lah, dalam filem Shah Rukh Khan, dan tak mati-mati padahal jahat ramai. Malah darah keluar banyak semakin kuat. Tak logik. Hero kalau logik, kalau makin banyak darah keluar, cedera, makin lemah lah, darah banyak keluar. Ini darah dia mengalir-ngalir ni lagi kuat dia. Kita yang menengok filem, kan, kuatnya, hebatnya, hebat apa? Itu menipu je tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, manfaat mudarat itu di bawah, maknanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oleh itu tidak ada doa memohon pertolongan, pengorbanan, janji, takut dan harapan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya tuan-tuan, janji kita dengan Allah, doa dengan Allah, minta dengan Allah, korban untuk Allah, lillahi ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, hari ni kita semua ada TikTok ke Facebook kan. Banyak tuan-tuan yang ada tu tentang kata-kata Imam Syafi'i. Kemudian ada muzik Arab satu tu. Muzik tu kalau dengar macam tersentuh jiwa. Dia muzik, video tu dekat Tarim, Yaman, Hadramaut. Jadi kata Imam Syafi'i ada begini. Kata Syekh Kiai sekian, ulama sekian. Nah, contoh tuan-tuan, ada seorang ulama dia menyebut manusia ni bila dia rasa dia memiliki, bila apa yang dia miliki itu hilang, dia rasa kehilangan. Tapi kalau dia rasa yang dia ada tu hanya singgah punya apa, barang tu pegang kejap, titipan, titip bahasa Indonesia ke, titipan, pegang kejap lah, tolong pegang kejap, lepas tu hilang. Jadi dia rasa kehilangan tak? Tak rasa, sebab bukan barang dia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, dia cinta, mahabbah, ikhlas ni tuan-tuan, hati ni tuan-tuan, dia dengan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan kena banyak dengar ulama ataupun syekh yang menceritakan tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kuat tuan-tuan. Kalau kita ni dengan Allah kuat, kita dengan manusia ni tak ada apa tuan-tuan. Tengok manusia nak gaduh dengan kita senyum. Manusia nak ambil, nak rampas barang kita, persilakan ambil. Kita rasa kita bukan milik kita, kita bukan memiliki. Yang memiliki itu, yang tuan itu Allah. Maliki yaumiddin, Rabbul alamin, Rabb, dia yang memiliki. Nak buat payahlah tuan-tuan. Kalau saya orang langgar apa, saya ngamuk tuan-tuan. Sebab memiliki, geran atas nama saya, bayar apa tak habis lagi, kan, contohnya. Macam bayar rumah tuan-tuan, bila nak turun jumlah tu, tak turun-turun. 35 tahun tuan-tuan. Dia kena bayar sekali 5,000, 5 tahun, 3 tahun baru nampak surut kot. Kalau takat bayar, orang kata apa, bayar bunga saja, tak apa. Itu pinjaman Islamik dah tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan. Baik, masya-Allah tuan-tuan. Semuanya tuan-tuan, hidup kita ini lillahi ta'ala. Baik, harapan selain kepada Allah SWT dan daripadanya. Baik, menepati janji sumpah. Kemudian tuan-tuan, pengarang letakkan di sini ada ayat tentang sumpah. Sumpah ni al-yamin, al-aiman, sumpah. Sumpah ni contoh, wallahi, wabillahi, watallahi.
Sumpah ni dia, orang kata apa, untuk kalau orang meniaga tu, dia bersumpah tujuan untuk apa? Untuk dia, untuk orang percaya kepada dia. Kan filem P.Ramlee lah. Ustaz ni apa bawa filem P.Ramlee ni, hadis tak sahih ni. Tak, betul cintakan saya, sumpah. P.Ramlee, sumpah. Tak percaya belah dada. Jadi sumpah tu bukan sebut sumpah saja. Wallah, sumpah atas nama Allah. Dan siapa yang bersumpah atas nama Allah, kalau dia tak buat apa yang dia sumpahkan tu, dia tak laksanakan, dia kena bayar kafarah. Kafarah. Ini dalam ayat ni tuan-tuan. Dia kena bagi makan orang miskin, dia kena bagi pakaian. Baik, Allah SWT berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kamu tidak dikira salah oleh Allah Ta'ala tentang sumpah-sumpah yang, sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan. Ada tak orang tuan-tuan, dia sumpah tak sengaja, dia sembang dengan kawan dia ni, dia kata, kau ni takut bini lah. Dia tiba-tiba dia sumpah, sumpah aku lepas ni aku tak takut dah bini. Balik-balik takut juga kat bini. Malam ni nak lepak mamak ni sampai pukul 12. Bini cakap, buat apa lama-lama, melepak je kerja, duduk rumah, tak keluar lah kawan tu. Tapi dah bersumpah dah dengan kawan. Ni contoh mudah lah tuan-tuan. Dia kena sumpah ni, dia panjang dia punya apa nama, perbahasan dia sebenarnya. Itu yang contoh mudah-mudah lah. Maknanya dia tidak sengaja. Tapi kalau betul-betul dia ni memang dia bersumpah. Ada satu lagi, nazar. Nazar satu lagi. Kalau dapat anak sekian, nak sedekah ke, nak apalah. Dan sumpah ni, bersumpah atas perintah Allah yang wajib tu, dia orang kata tak perlu sumpah pun memang wajib. Dengan nama Allah saya akan solat fardu sehingga saya mati, tak sumpah pun wajib. Ini yang sunat. Saya bersumpah akan bersedekah setiap hari Jumaat RM100 dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Kemudian dia tak buat. Minggu pertama ada duit, minggu kedua habis duit dah. Baru dapat gaji, pindah kejap, bayar hutang pun habis, tak ada dah. Minggu kedua tak boleh dah. Maka tuan dia telah melanggar sumpah, maka dia kena bayar kafarah. Jadi sumpah ni kalau tak sengaja tak apa. Kerana Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tidak bebankan kita. Kita faham tuan-tuan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan kita di luar kemampuan kita. Dan kita pun berdoa kepada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami. Kita minta dengan Allah. Bukan kita kata, ya Allah jangan uji saya. Bukan larang Allah, bukan. Uji tu ujilah, tetapi jangan uji dengan ujian di luar kemampuan. Boleh kita minta, ya Allah jangan uji aku ya Allah dengan sakit yang berat yang tidak mampu aku tembus. Sebab kita bimbang, bila kita sakit macam-macam keluar daripada mulut kita. Kita sihat, alhamdulillah lah, alhamdulillah sihat. Tiba kita sakit, mungkin terlantar. Masa tu tuan-tuan kita tension, stres dan sebagainya. Mungkin keluar daripada cakapan kita mungkin, Allah kenapalah Allah, kenapalah. Kita mula mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya tu. Baik. Jadi sumpah yang dikenakan apa nama kafarah ni, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat. Dia bergaduh dengan orang. Dia kata, sumpah atas nama Allah, rumah tu si fulan tak akan pergi, tak akan pijak rumah tu. Tiba-tiba satu hari dia sampai rumah kawan tu. Jadi besan ke tak tahu. Anak kata,
Rupa-rupanya yang dia bergaduh tu bakar besan. Contoh kan. Tak tahu nak buat contoh apa tuan-tuan kan. Jadi lah bakar besan. Anak dia kata, anak dia nangis-nangis nak juga. Tak kira abah bergaduh abah lah. Saya tak gaduh. Saya cinta tu kekasih saya tu. Kekasih awal dan akhir. Anak perempuan pula contoh lah. Nangis-nangis. Allah, aku dah gaduh ni. Terpaksa lah. Tunduk pergi juga. Pijak juga. Jadi dia langgar sumpah. Jadi kena bayar kafarah. Apa dia kafarah dia tuan-tuan? Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Dia ada pilihan. Nak bayar kafarah sumpah ni. Yang pertama, maka dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Ni yang pertama. Pilihan pertama, bagi orang miskin makan 10 orang bagi. Dan makanan itu dari jenis makanan yang sederhana yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Au min awsatima tut'imuna ahlikum. Apa yang kita bagi pada keluarga anak isteri kita, itulah yang kita kena bagi kepada orang miskin 10 orang. Kafarah dia. Atau memberi pakaian untuk mereka. Kalau tak nak bagi makanan, bagi pakaian. Atau memerdekakan seorang hamba. Sekarang tak ada hamba lah, dululah tuan-tuan. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Kemudian sesiapa yang tidak dapat bagi makan, tak boleh. Bagi pakaian tak boleh. Maka dia hendaklah puasa 3 hari. Macam kita buat haji apa tu? Tamattu'. Yang balik kena puasa dekat tanah haram berapa hari, balik pun kena buat berapa hari. Haji apa tu? Khusus kena. Yang baru balik haji siapa? Tak ingat? Tak ada. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, makan tak boleh nak bagi pakaian pun tak boleh, puasa 3 hari. Kafarah dia. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftun. Kemudian siapa yang tidak dapat, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda sumpahmu apabila kamu bersumpah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum. Dan jagalah sumpah kamu. Jagalah ni maknanya jangan sikit-sikit sumpah. Sikit-sikit sumpah. Orang kita Malaysia ni jarang sumpah-sumpah kan. Orang Kedah dia cakap apa? Sumpah jarang kita bersumpah kan. Kalau kita bercakap semangat, kita kata sumpah aku tak pergi. Sumpah. Jadi sumpah saja tak apa. Kalau dia kata wallahi wa billahi wa tallahi, habislah. Apa yang dia sumpah tu dia kena laksanakan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu, Allah terangkan kepada hamba-Nya ayat-ayatnya supaya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Baik. Para salafus salih ridwanallahu alaihim. Kita beri dalam pada isyak. Azan isyak.
La ilaha illallah sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sikit tuan-tuan, kata pengarang kitab, para salafus salih ridwanallahu alaihim sentiasa menjaga sumpah. Jadi tuan-tuan, para salafus salih antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana tuan-tuan, mana sebelum dia meninggal dia buat wasiat. Dia buat wasiat untuk mengeluarkan kafarah sumpah menjelang kematiannya. Jadi tuan-tuan, para salih, orang soleh ni dia ragu ataupun dia menduga. Dia rasa-rasa ada sumpah dia yang dia bersumpah dengan nama Allah, dia nak melaksanakan, nak buat sesuatu, tapi dia ragu, dia menduga, dia rasa mungkin dia tak buat lagi. Jadi tuan-tuan, dia berwasiat menjelang kematian dia untuk dia bayar kafarah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang soleh ni dia nak antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa jua sumpah ataupun segala janji yang dia lafazkan, apa yang dia telah Allah telah mengambil janji dengan manusia ni, kalau boleh dia saat dia meninggal tu tak ada satu pun yang terlekat. Kita pun tuan-tuan macam tu jugalah. Maknanya sebelum kita mati ni tuan-tuan, berdoalah dengan Allah, memunajat, ya Allah, apa ada kekurangan, ya Allah, kepencangan ibadahku, maknanya hutang kita lah dengan Allah Ta'ala, ataupun hutang dengan manusia yang belum minta maaf ke, harta yang belum, duit yang belum dibayar ke dan sebagainya. Itu maknanya supaya kita meninggal dalam keadaan tak lekat dengan Allah Ta'ala clear, dengan sesama manusia pun clear. Tapi kita ni elok dengan manusia ni bagi settle. Sebab dengan Allah Ta'ala, selain daripada syirik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi sebelum ampun tu, walaupun bukan dosa syirik, kena panggang dululah dalam neraka tu. Jadi sebaik-baiknya dengan manusia pun kita tak ada apa-apa yang lekat, dengan Allah SWT pun biarlah sebelum kita menutup mata tentang meninggal dunia, kita dah dapat selesaikan semua itu tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar tu kongsian ilmu kuliah maghrib pada malam ni, yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap daripada kekurangan kejahilan ilmu saya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang hadir. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada seluruh sah kepimpinan surah An-Nur. Wallahu alam. Panjang umur murah rezeki. Kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim wa li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.